Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hadis yang ke-44. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a tamaratun hatta tut'ama wa la yuba'a sufun ala zahrin wa la labanun fi dar'in. Rawahu at-Tabarani fil Awsat wa ad-Daraqutni wa akhrajahu Abu Daud fil Marasil li Ikrimah wa huwa ar-rajih wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibni Abbas bi isnadin qawiyyin wa rajjahahu al-Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga masak. Bulu yang masih melekat di punggung, iaitu haiwan hidup, dan susu dalam tetek. Riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan Ad-Daraqutni. Abu Daud meriwayatkan dalam hadis-hadis mursal Ikrimah. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat oleh Al-Baihaqi. Hadis malam ni ialah lebih kurangnya cerita yang sama, tapi menghabisan ni. Hadis 44 dengan 45 ni iaitu melarang menjual benda yang dalam secara umumnya benda yang sama-sama. Benda yang dia boleh menimbulkan gharar. Dalam gharar dan jahalah. Ini dua asas yang kita kena ingat. Jual beli ni tidak dibenarkan. Pertama gharar, yang kedua jahalah. Gharar, apa makna gharar? Makna boleh jadi penipu, tertipu. Walaupun tidak niat menipu, tapi keadaan tu jadi macam tertipu. Satu. Nombor duanya jahalah. Jahalah ni maknanya kita tidak tahu. Maklumat tak tepat. Jadi di situlah dia dan mengelakkan daripada timbulnya implikasi ataupun natijah lepas daripada tu timbul perbalahan, timbul tak puas hati. Sebab benda ni benda nama lagi muamalah, ialah dengan mudah-mudahan dengan amalan-muamalah ni manusia makin erat hubungan antara satu sama lain. Tiba-tiba bila tidak turut syarak, dia jadi balik. Hak molek-molek erat, hubungannya dia jadi baloh. Sebab itulah Islam ni dalam masalah jual beli ni dia sangat halusi. Titik berat benar benda-benda gini. Dia naknya taradin, red'an, saling rela-merela antara satu sama lain. Baik. Jadi dalam hadis 44 ni, Nabi larang 3 perkara. Nombor 1, buah tak masak. Buah putih. Yang kedua, bulu hak lekat duduk di punggung lembu, duduk di tubuh lembu ataupun lembu tak ada, beri-beri. Orang jual bulu ni beri, lembu tak ada bulu. Belulan lembunya. Lembu beri dan susu, sama ada susu kambing ataupun susu lembu. Jual benda tu duduk dalam labu susu. Jadi 3 perkara ni Nabi tak beri. Kita bincang sikit lah. Sebelum itu kita baca bersama dengan hadis 45. Hadis dhaif. Wa ani ibni Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin al-malaqih. Rawahu Bazzar wa fi isnadihi dha'fun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak haiwan dalam kandungan dan maning ternak jantan. Jual anak hok duduk dalam kandungan.
Ni serupalah dengan hadis dulu. Cuma kali dia nak memati ayat dengan hadis 44 dengan 45. Hadis ni lemah. Dhaif. Jadi dua hadis ni kita nak bincang. Hadis-hadis ini menjelaskan sebahagian lagi larangan jual beli dalam Islam. Melalui hadis pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang larangan daripada jual beli buah-buahan yang belum masak atau belum sedia untuk dimakan. Jadi kita kena tengoklah buah tu tak boleh jual hak putih sebab kita tidak tahu bila masak tu dia jadi lagu mana. Baik. Adakah semua buah lagu tu? Ni ada pengecualian. Ada buah-buah tertentu yang boleh jual putih. Kerana apa? Kerana dia tentu masuk. Contoh, pisang. Betul tak? Tapi pisang pun, walaupun putih, kena hak tua. Kalau hak muda, tak masuk pasal dah. Baru tubik, jatuh ni baru besar, muda lagi dah. Orang tani pisang, dia tahulah masa mana. Boleh tebangnya. Rubi dia biasalah pisang ni, kalau tak cukup tepuh dia, kalau kita pergi tebal tak masuk dah. Dia nak masuk lagu mana? Kalau kita kata pisang jelas berangin lah. Kalau kita nak tebal tu dia setara mana? Kuning tak payah kuning dah. Nak royak apa? Tapi makna kalau muda dah tebal, kalau tebal tak masuk dah. Jadi dia sebut juga ada di antara buah-buah tertentu yang boleh jual putih. Maknanya dia tentu masak. Orang nak ekspor pisang kan, dia tak ambil hak kuning. Siapa kau luar negeri juga, luar negara, leban, lembu tak? Lembu. Dia ambil putih. Tapi putih hak tua. Baik. Buah yang belum masak, belum sedia untuk dimakan. Nabi tidak beri ni. Pasal apa? Dikira nyayu dia orang beli. Islam ni dia duduk tengah. Penjual jangan rugi, pembeli jangan kena wak nyayu. Sama-sama orang putih kata win-win situation. Situasi benang-benang. Mu benar aku benar. Jadi sama-sama ambil manfaat. Buah-buah tersebut sama ada buah tamar. Tak boleh jual hak putih. Kalau hak tua lain. Anggur, limau, delima dan sebagainya yang kebiasaannya dimakan apabila dia masak. Orang tak makan, orang tak masak. Dia kena masak tua tu. Kalau putih paruh, orang tak apa sebab kita nak putih paruh dah. Tu lain cerita tu. Sebab tu dia kata kita tak boleh faham hadis ni selapis. Mana kena tengok juga benda. Dan mungkin bila kita dengar hadis malam ni, orang nak beli paruh kat ingin kita, paruh putih, tak boleh jual. Pasal hadis kata tak boleh jual bagai putih. Betul tak? Tu kena tengok benda. Tu bahasa dia. Orang ambil hak putih. Gapo lagi ambil putih? Tak ada lah. Buah paruh je nampak dah. Nyo muda. Nyo muda mah apa dia nyo tua? Tak. Sebab itulah dia bicara depan ni makna benar lagu mana. Ini kerana menjual buah-buah yang belum masak merupakan gharar. Gharar ni maknanya penipuan. Selain dari mengandungi jahalah. Jahalah ni daripada kata jahil. Tak tahu ujung jatuh di hal mana. Kesudahan dia lagu mana. Boleh makan ke tak boleh makan. Ni dua benda ni. Islam dia jaga. Sebab itulah kalau kita tengok dalam agama kita ni, tak ada agama ajaran lain yang ajar habis licin benda. Tak ada benda dia tak ajar. Ni dah lengkap. Sebab itulah kalau orang duk sebut agama Islam ni agama komprehensif, agama yang lekat, agama yang syumul, agama yang kamil. Orang-orang pokok pendakwah duk sebut sama tu. Inilah dia. Cuba sebut hukum gapo dia tak sebut. Lengkap sungguh. Sebab dia panggil cara hidup. Islam ni cara hidup. Kita landa hukum syarak tu kita tak ambil tahu. Bila kita tak tahu ni kita buat dengan jahil. Ni menjadi tanggungjawab. Sebab tu ngaji ni dia suruh kita menuntut ilmu daripada buaya hingga ke liang lahap. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buaya sampai liang lahap. Sebab ngaji ni dia tak habis.
Mungkin kita kena cari ilmu-ilmu ada kaitan dengan kita. Tidak mestinya kita mengaji semua. Kalau kita nak mengaji bab sistem perbankan cara Islam dengan cara betul sungguh tidak faedah juga bagi kita. Kita tahu asas-asas jual beli setakat tu je. Sebab apa? Kita tidak terlibat dalam tu. Maka kita tak usah mengaji lagi. Banyak benda lain dia kita nak mengaji. Nak mengaji bab semayang tu biar betul, biar bab amal ibadat kita. Bila kita tu nak masuk dalam lapangan baru, maka start kena mengaji lah. Kalau orang nak jadi korporat misalnya, dia kena mengaji. Lagu mana cara nak import export biar adalah. Lagu mana ada di dalam sistem ekonomi Islam. Dia ajar lagu mana cara nak ekspor barang, import barang supaya tidak berlaku gurur, gharar dan jahalah. Nampak situ tak? Lepas tu bila kita kena ngaji, bila kita nak masuk dalam lapangan itu. Tu jadi kewajipan bagi kita ngaji. Setakat ni kita ngajilah sekadar fardu ain untuk orang panggil buat makan lo. Hak ni tak boleh tidak. Dia panggil daruri. Benda daruri ni benda kalau kita buat berdosa hukum tu dia boleh jadi dua dosa. Dosa kerana buat benda tu dosa, yang kedua dosa kerana tak ngaji. Betul tak? Kita kena ngaji. Jadi sebab itulah orang duk ngaji bab semaya puasa ni sebab benda tu ibadat tu tentu setiap orang buat. Baik. Kemungkinan buah yang belum masak menjadi buruk atau rosak sebelum atau selepas masak. Kalau dia putih pun hak tentu tak boleh jualnya ialah derian. Derian kalau putih tak boleh bomo dah dia tu tak. Tak masuk derian. Kalau dia hak tak lurus jenis kait pohon dia tak masuk. Kau ada lah ni teknologi lah ni boleh buah dengan kabak ke apa. Tak nak walik dok tak masuk derian. Kalau putih buah kabak tak jadi dok. Jadi hak ni lah. Jadi buah-buah lagu ni tak boleh jual putih. Justru dilarang menjualnya kecuali setelah ia masak. Dia boleh dimakan bagi mengelak sebarang pertelingkahan antara penjual dan pembeli. Situ je dia nak perginya. Pasal apa dia? Sudah ngebalah. Berapa ramai orang balah ke ekonomi. Berapa ramai orang balah ke jual beli. Jual beli. Balah dalam merkit ke apa ni. Bila ada hukum syarak gini, semuanya patuh kepada hukum syarak, dia boleh selesai masalah. Hukum kata guana. Misalnya kita balah dah. Dari segi jual beli, kau sewa menyewa, tiba-tiba balah di antara penjual dengan pembeli. Balah di antara penyewa dengan orang yang nak menyewa. Penyewa dengan tuan barang sewa. Bila balah gitu, rujuk kepada hukum. Hukum kata guana. Bila orang sebut hukum lagu tu, kena patuh lah. Kita tidak sempurna email tu sehingga kita berhukumkan dengan apa yang dibawa oleh Islam. Duduk situ. Baik. Adapun buah-buahan yang biasa dimakan sebelum masak, maka harus menjualnya. Hak tadi. Ni. Jenis bahasa putih sepuhnya tadi. Putih paruh tadi. Hak ni boleh lah. Sebab orang makan putih. Betul tak? Jadi buah-buah ni lah. Buah ni boleh kita jual. Dan kita sebenarnya tak payah dalam lah mana benda-benda begini. Sebabnya orang beli pun dia tak sih kalau dia tahu putih. Dia putih acu ke jual. Siapa nak beli? Tak, tuan dia kata tak apa, klik perai masuk. Tak ada orang percaya seorang habuk. Sebab tak pernah jadi. Setakat kita hidup ni dah. Dia putih, perai, masuk. Kalau buah sawan hila boleh. Perai. Apa? Buah macam. Orang duk perai belakang dah. Buah dia tak boleh perai. Jadi, sebab tu dia kata pengecualian juga diberi kepada jual beli al-araya. Al-araya ni apa dia? Jual beli buah tama yang belum masuk dan masih di pokok. Ni. Boleh ni. Pada soalan ini akan dibahas dengan detail dalam hadis-hadis berikut. Dia bincang pasal apa buah tama tu boleh.
Sebab buah taman ni dia mengalui beberapa peringkat. Dipanggil rutop. Kadang-kadang hak rutop tu mahal. Hak bobo nak masuk Mekah. Tidak putih, hak bobo Mekah. Hak kuning tu. Oh, hak tu mahal benar tu. Dia buh tepat. Kalau dia jual ke bubuh dekat sejuk beku. Tentu ada jual. Kalau poso tu lepas traffic light. Berapa ya sebutir besar dia buat. Oh, sedap tu. Dia kalau bubuh tempat sejuk tempat ni pun jadi masa. Dia buka sejuk beku. Nak attack kita. Lagu tu boleh lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga habis bahagian buah saat ni, dia melarang juga jual beli bulu haiwan yang masih berada di kulit-kulit haiwan. Jual bulu. Nak beli bulu beri. Ni royak di pak-pak negeri Arab ni kita tak ada orang jual, tak aja dengar lagi sini orang jual bulu dah. Tidak jadi komersial bulu kat kita ni. Bulu beri dia duduk gitu ke dah. Di Australia, di negara Arab, siapa musim dia guting lah bulu. Boleh jadi sama-sama permainan ni seekor. Oh, dia mesin tu dia jual bulu. Tapi kena mesin dulu baru boleh jual. Jadi tak acui kali. Tengoklah beri seekor tu nak ambil bulu dia. Berapa agak? Kira mari 300 riyal boleh tu. Berapa kilo boleh bulu. Tak acui lagu tu. Sebab bila kita guting lagu mana jadi tak tahu. Di sini benda ni boleh menimbulkan gharar dengan jahalah. Ingat kedua tu dah. Ini kerana kadar bulu haiwan yang masih berada pada kulitnya tidak diketahui kadarnya dengan pasti. Benda tu dia tak boleh. Kena pasti. Sebab tu kita tengok kan. Dosa besar, tengok pelik tak? Makan, dami dulu kan makan sukat teh dengan mata dacing. Ayat Quran nak dubik. Wailul lil mutaffifin tak? Seolah nak sebut. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Orang ni apabila dia nak sukat, kau orang disukat ambil hal nak sukat halal ke dia, disukat dengan cukup dah. Apabila nak sukat alakat, yuksirun, dia kekurang. Jadi makan mata dacing dengan makan sukat teh ni, Islam letak benda dosa besar. Tengok tu tak? Bukan kata minum arak, berzina, berjudi, dosa besar. Makan sukat teh, benda ekonomi, jadi dosa besar. Maknanya kalau kita langgar hal ni, menunjukkan benda ni penting benar. Kalau tidak, Quran tak sebut. Sini kita nampak tak? Islam ni dia sangat pandai penting kepada kehidupan masyarakat yang stabil. Tidak ada penipuan. Makan mata dacing. Nak kita katakan benda-benda gitu tidak menasabah lah. Dapat kau makan minum benda lagu tu dah. Tidaklah jadi dosa besar pun tak boleh. Jadi dosa besar. Masuk neraka, kis makan mata dacing. Orang tak pakai mata dacing, orang panggil dia ketimbangnya tak cukup. Tu kita, waktu itu maknanya kena awasi betul-betul. Bila jual skelo, biar skelo sungguh. Nampak tak? Dalam gapo ni kes orang Arab disebut dalam satu video dia disebut begini. Orang miskin ni dia jual nis dia jual nis dia buat cerita. Dia jual nis ke satu kedai, ada pemborong dia ambil. Bila dia pergi jual nis dia tak ambil pitih, dia ambil gandum. Sebab dia nak makan gandum kan. Dengan tuan kedai. Tuan kedai ni seorang saudagar besar. Bukan dia ambil hak dia ni saja, dia ambil barang orang lain. Jadi dia pergi atas skelu. Katakanlah skelu kan. Ni cerita zaman dulu disebut. Kita nak tengok moral cerita. Tiba-tiba tuan toke kedai ni dia berasa was-was. Ya Allah, kau lama dah aku duk beli nis yang dia ni. Dia buat mari skelu. Aku nak timbang sekali dia kata. Dia timbang tak cukup skelu. Dia skelu berapa gram? Skelu 100 gram tak? 100 gram. Dia kata tak sampai 90 gram. Tak cukup.
Jadi tuan kedai mari sekali ni tuan kedai pun marah ke dia. Kalau gini lama mung duk tipu aku, mung tak cukup kilo 90 gram tak cukup sekilo dia kata. Sedak orang hok buat nisen orang miskin. Dia jawab guana. Dia kata hamba tak ada kilo di rumah. Ni. Orang panggil apa ni? Neraca kilo ni hamba tak ada di rumah. Pas muak mari kilo kat aku ni mu ambil mana? Dia kata berdasar kepada gandum yang dia beli dengan tuan kedai. Nampak tak? Muak mana dia tak bubuh atas papan dia kata, muka tak ada itu. Bubuh gandum yang beli kedai ni dengan nis yang hak mu nak jual ni, bila dia sama berat kan, kira sekilo lah dia kata. Jadi gah pun nak royak. Senyaklah tuan tokai kedai ni, dia nak marah kerana nis yang tak cukup kilo. Rupanya kalau lah selama ni mu buat mari nis yang tak cukup kilo, artinya aku beli gandum tak cukup kilo juga. Boleh faham cerita ni? Dia ingat kau kawan ni, dia boleh tipu kawan ni. Kawan ni jawab betul. Hamba tidak berniat pun nak jual nis yang ke demo ni tak cukup kilo. Dah hamba tak ada mungkin nimbel kilo. Caranya lah hamba timbel dengan gandum hak beli kedai demo juga. Hak tukar. Buat nis yang sekilo, demo bui, gandum sekilo. Pas nak tahu lagu mana bubuh atas papan congek biasa sama disambung betul gitu, mana sama berat kan. Rupa-rupanya gandum hak demo bui tak cukup juga. Kalau sama-sama nipu kita dah senyap dah. Tak boleh kata apa dah. Jadi dia nak rayaknya Tuhan tunjuk benda-benda gini apabila keadaan kita ni tidak cukup. Timbangan tak cukup, sukat tan tak cukup. Ini dipandai berat oleh Islam. Pasal apa? Benda dia panggil gharar. Nampak tak? Apa dia gharar? Penipuan. Malah cara pemotongan bulu haiwan juga boleh menyebabkan berbeza hasilnya. Sampai situ. Tengok tebal bulu. Kalau mu tak kena gunting, tak boleh banyak bulu dia kata. Seterusnya boleh mengundang pertelikan antara penjual dan pembeli. Begitu juga dengan larangan menjual susu yang nombor 3 pula. Masih berada dalam kantong yang telah dibincangkan dengan detail dalam hadis sebelum. Kita bincang dah baru ni. Berdasarkan kepada labu susu lembu tu kita kata jual lah nanti peruh boleh sekian-sekian boleh. Tapi bila kita peruh ada kebetul sebagaimana yang kita jaka. Jadi semua ni tak boleh beli belakang. Manakala hadis kedua meskipun dhaif, hadis tak dhaif dah. Tetapi maksudnya adalah sahih. Ni soal. Ini sebabnya Ibn Hajar dia ambil hadis. Ada hadis bila dia dhaif tapi maksudnya sahih. Macam mana nak tahu maksud sahih? Ada hadis lain lah. Hadis lain yang dia tidak bercanggah dengan hadis lain. Faham tak? Bila ada hadis tu yang tidak lagu tu tapi dia membawa makna yang sama. Kalau ni dhaif, maka dhaif ni boleh diguna. Sebab tu dia panggil dhaifus sanad sahihul makna. Sanadnya dhaif, maknanya sahih. Contohnya apa dia? Contohnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Betul tak? Orang duk baca semua. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Hadis ke tak tu? Memang hadis tapi dhaif. Tapi hadis ni diterima. Pasal apa? Dhaifus sanad sahihul makna. Sanad dia dhaif tapi makna dia sahih kerana ada hadis-hadis lain yang salah satu hadisnya ia disebut apakah orang yang paling kamu utamakan lain daripada Allah, maka Tuhan kata ummuka, ibumu. Dah 3 kali dia kata ummuka barulah disebut abuka, barulah ayahmu. Jadi hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki ibu, ada hadis-hadis yang memberi amaran yang berat kalau berlaku kepada ibu bapa ke apa semua sekali, maka diterima hadis al-jannatu tahta aqdamil ummat. Faham tak? Maksudnya sama dengan hadis ni, hadis yang kedua tadi walaupun dhaif tapi maksud dia sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual anak haiwan yang masih berada dalam kandungnya. Jual hak lembu buting, jual anak hak dalam tu. Larangan dari menjual aimani melalui proses penjatanan unta jantan. Dia panggil al-malaqih terhadap unta betina. Ini semuanya hijab orang Arab. Dia kalau kita baca pun tak berapa jejak lah mana sebabnya tidak diamalkan oleh orang Melayu. Dah.
Ada yang mentafsir sebaliknya, iaitu ad-damamin bermaksud yang berada pada belakang haiwan, iaitu bulu binatang juga. Dia kata gitu. Manakala al-malaki bermaksud kandungan haiwan. Kesemua jenis jual beli ini merupakan amalan masyarakat Arab jahiliah. Ia bertujuan mendapat keuntungan banyak dengan cara mengelirukan dan sebagainya. Kita boleh nampak rupanya, ya Nabi sebut sangatnya, Nabi tahu bahawa orang Arab akan buat kerja ini sebagai benda sepelek. Nak tipu orang. Jadi ramailah hartawan seraga-seraga di Mekah pada masa tu, dalam masyarakat jahiliah dulu, dia buat kerja ni untuk berlaku jual beli dalam bentuk gharar. Justru ia diharamkan oleh Islam kerana ia termasuk dalam memakan harta orang lain secara batil serta bagi memastikan tiada pihak yang menzalimi dan dizalim. Habis itu. Jadi macam ayat tadilah, kita dengar hadis ni tak berapa jejoklah mana, sebab apa? Tidak praktikal, tak berlaku hak kita ada buat. Tapi muka hadis, muka Ibn Hajar sebut sini, kita kena baca juga dah. Betul tak? Buat apa kita kata duduk baca cara kau gunting bulu beri, siapa dia jual bulu beri kapun, tak ada serah habuk, tak sedok ngaji-ngaji, sedok baca-baca. Orang tak boleh muka dia lalu. Kalau nak lopak boleh hadis ni, tapi kita baca per habis dah. Kau mana? Ada dia. Ni hak ni ada kena mengena sikit. Hadis 40 ni. Pengaji bab haji baru ni. Oh lama dak main bab haji. Kita pergi Mekah sekali je dah. Hadis 40 ni pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allah asratahu. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Lagu mana? Ada. Hadis kata siapa dia bebas jual beli. Lagu mana makna bebas jual beli? Besarnya pahala kalau kita boleh bebas jual beli, Tuhan akan bebas dosa-dosa kita. Lagu mana bebas jual beli? Nak tengok dah. Hadis ini secara tekstual ni secara zahir kita tengok. Kalau dia kata tentang apa dia? Menunjuk keanjuran dan galakkan membatalkan akad jual beli yang disepakati bersama sekiranya terdapat permintaan dari mana-mana pihak, sama ada penjual atau pembeli. Nak batal jual beli. Hakikat sebenarnya bila dah akad jual beli sudah bertukar milik, tak boleh buat gapo dah lah. Jual lah lembu ni ke demo. Baik, bila dah jual 3,000 seekor, dia kata dah jual, bayar PT buat kelik. Tiba-tiba ada satu hal tertentu nak cuk kelik. Cuk kelik sebenarnya dari segi kaedah tak boleh dah. Lembu sudah jadi orang hak beli, PT kau tu ambil dah. Tapi Nabi kata kalau siapa dia rela patah kelik kerana ada belah kesian, bui peti menge, Tuhan akan hapuskan dosa dia. Lah. Lagu mana? Dalam jual beli kemungkinan terdapat pihak yang menyesal. Lepas dia beli dia menyesal. Contohnya, dia beli kereta, dia kata tak. Ada pitih, boleh pitih, dia pun beli kereta. Beli tu buat kelik tu, tengok pitih tu nak guna, anak nak masuk universiti, nak beli kereta 8,000 kata, beli kereta buruk boleh 8,000. Sebenarnya tidak mustok mana kereta, mungkin ada dah kereta nak beli kereta sebutir lagi. Buat kelik di rumah, nyengepek kat orang tena gapo Allah, anak nak masuk universiti nak ambil pitih mana, kereta ada sebutir, beli sebutir pula dah. Bobek dia pun menyesal, mikir menyesal. Dia jumpa balik dengan tuan. Sinilah bila dia cerita balik, kalaulah tuan hak jual kereta tu dia ada belah kesian, dia batal kelik, Nabi kata tadi Tuhan akan ampunkan dosa dia tadi. Besarnya ganjaran orang yang sanggup batal kontrak tadi. Betul kan? Kalau dia tak boleh buat apa dah, muka dia dah betul dah. Demo jual beli dah kan.
Pitih kawan masuk pak mana tak tahu dah. Tapi kalau dia tu ada budi basa, ada belah siang, bila kahwin ni royak berat dalam kahwin pergi beli kereta, nyesal lah kahwin pergi beli pasal pitih tu nak gunung lah budak baru boleh masuk universiti, pitih orang ten duduk mengepek berapa dah. Pitih tak ada nak cari lakuan no. Bila dia pergi mengadu gitu, tuan kereta tu kata tak apalah, mari baliklah, ambil pitih demo, kawan ambil balik kereta. Kalau dia buat lagu ni, Nabi kata pahala yang sungguh besar, boleh kau tuan kereta tadi, hak jual lagi. Nampak tak? Ni kita kena faham ni. Berlembut lalu urusan jual beli. Hak kita. Kita rela korban hak kita. Di sini Islam sangat pandai betul. Padahal kalau Tuhan we ganjar dia besar. Sebab jarai buti mata nak buat lagu ni. Betul tak? Dia sudah jadi hak kawan. Tak ada lah, tak ada. Kita pakai orang kata raya ambo ni tahunya masalah gini. Itu bukan masalah ambo. Sedap kan? Tidak ramai kita dengar orang kecek. Kita pergi pejabat kan kita berasa orang ni kadang royak. Saya ni cik kita royak. Boleh kau dak ambo nak minta cepat sikit suruh mari pukul 2 karang. Tapi ambo tak boleh mari pukul 2 karang kerana gini-gini. Boleh kau dak ambo nak ambil dulu. Tak boleh. Ambo kata pukul 2 lah dia kata. Dia tak boleh kau ejah sikit gapo dia je dapat kau nak buat tolong saing kau tu sikit ambo nak ambil. Tak boleh pukul 2 lah. Saya tak ada ni gini-gini. Tu bukan masalah saya dia kata. Ni orang panggil orang yang tak ada. Orang panggil tak ada perut bedah. Gaji tak jumpa di pejabat lagu tu. Dia jawab tak ada masa. Ni dia cerita kan boleh tuk peti sendiri cerita. Lalu ucapannya. Orang tak kenal dia tuk peti mula dia tahu. Dia pergi di satu pejabat dia raya anak dia. Malah aku tak adilah. Tak ada dia kata sebab nak naik bah malam ni boleh kau dak cik cuak-cuak. Itu bukan masalah saya dia. Dan macam mana pasal kita nak urgent dia kata kita nak cepat ni tak boleh. Kau sikit tak boleh ngejah kau sebab nak naik bah malam ni. Naik bah tak naik bah tu bukan masalah saya, masalah awak dia kata. Kau jumpa orang backing dia betul tangis lalu ke mana be? Orang ni jadi dia belum gomo di pejabatnya pakai betul tangis lalu ni. Benda boleh buat. Jadi benda ni dia kalau kita mengaji agama ada peruntukan dalam agama walaupun hak kita. Peraturan yang kita buat tapi kita kena sikit tujuan gapo? Tujuan nak menyenangkan hati orang sangat-sangat besar pahala. Man yassara mu'minan yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa dia yang beri kemudahan kepada seseorang Islam, Allah akan memudahkan urusan dia di hari kiamat. Tak sia kita. Payah kita di hari kiamat tu. Ngecara basuh dengan malaikat dengan gapo kita duduk sore diri sore senyawa duk bawa amalan kita. Kalau kita nak tumpang supaya apa aku jadi mudah kira bercara aku di akhirat. Kerana masa aku atas dunia dulu aku tolong mudah kat orang. Tapi kalau pegawai hak lagu ni orang nanti tengoklah tu bukan nak mudah kan nak menyusah kat orang. Dia main peraturan dia kata padahal boleh hejah dah. Dia benda tidak menjejahkan gapo-gapo. Jadi balik kepada cerita tadi. Bila dah sudah jual beli jadi hak orang dah. Tapi boleh cuk klik. Bila apa? Ada menyesal terhadap transaksi atau jual beli yang dilakukan sama ada dari pihak penjual ataupun pembeli. Orang jual pun dia main menyesal. Silap je wadam bapanya. Anak kawan tak boleh jual dia nak ke dia. Kereta tak disilap ke jual. Menyesal kawan. Tak boleh dah ada jadi hak kawan dah akak jual beli tu. Betul. Betul tak betul? Betul dia. Tapi kalau ada budi bicara orang panggil tadi. Lembut hati ni lah. Yang Nabi kata tadi, Tuhan sedia ganjar dia besar. Penyesalan tersebut ada bateri dah kamu? Habis bateri dah. Habis dah sikit lagi 3 minit lagi. Berapa minit ni? 5 minit. Dia berhabis ni hadir ni. Penyesalan tersebut kemungkinan kerana silap percaturan seperti tersalah pilih atau membeli mengikut kehendak bukan mengikut keperluan ataupun kerana macam tadi beli tu bukan mengikut keperluan tak padahal tak pada dah beli kereta seperti lagi dia beli pula menyesal mari ataupun kerana merasai harga yang dia beli terlalu mahal dan sebagainya boleh juga tapi kalau royak gini kau tak beri dah kawan berasa mahal beli dengan demo tadi nak cuk kelik kau tak beri dia dah. Tapi dia ayat boleh lagu tu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala nadiman bai'atahu aqalahu Allah asaratahu yaumal qiyamah."
Barang siapa membatalkan transaksi seorang yang menyesal, maka Allah SWT akan menghapuskan kesalahannya pada hari kiamat. Dia ni mari nyesal beli barang kita ataupun jual barang dia kita. Kita pun cuba memahami hati dia. Nyesalnya dia sial juga ke dia. Biarlah tak apalah. Tak apa. Kita cuk kelik semula. Hak ni orang panggil jaring putih mata boleh buat lagu tu. Jadi ganjaran dia Nabi kata Tuhan akan hapus kesalahan pada hari kiamat. Ketika tu kita pula berasa menyesal kalaulah kita tidak berlembut hati. Pasal apa? Masa hari kiamat esok ni kita nak tupangnya. Gapo sangat gak ya aku duk perkerah sangat 102 barang, 1002 barang dah. Berbanding dengan manfaat ya aku nak boleh bila aku depan dengan susah hari akhirat esok. Cuba kita kan benda-benda kan. Kalau kita berasa sayang ke harta, ke sayang ke benda ke apa, cuba kita memikir kita nak tupang hari akhirat esok. Betul tak? Siapa tu kan? Kalau boleh kan? Macam surah apa tu? Surah Al-Munafiqun, ketika nyawa duk lekung tu kan. Nyawa duk lekung tu tiba-tiba dia kata, minta laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh cuk dulu tak usah mati lagi aku. Tempuhkan pasal apa? Fa as-saddaqu. Aku nak sedekah. Apa boleh sebut sedekah? Pasal dia tahu dah. Aku duk sayang sangat harta tu, kalau aku tahu lagu bening dah benda. Habis lecing aku nak sedekah. Aku nak duduk 100 pinggir. Tapi buat gapo dah nyawa duk lekung dah. Nak ayat kat orang pun tak ada. Ni nampak tak? Jadi inilah Islam ajar kepada kita, ya patut kita tahu hadis ni. Biar kita ni berlembut hati dalam benda-benda gila. Betapa besarnya ganjaran orang yang menawarkan pembatalan transaksi jual beli. Transaksi ni perkataan baru, makna unjuk-berunjuk. Transaksi dia bakal tukar milik ni. Meskipun telah disepakati bersama sebelumnya. Dah akak jual beli dah. Faham ni tak? Boleh dia nak jawab. Tak dia kata apa dah. Setelah kita akak jual beli, barang ni jadi barang kawan. Demo pun dah ambil biti dah. Tak ada siapa dia boleh petikar benda ni. Betul. Tapi atas budi bicara, kalau demon kesian kawan mitok hak ni so. Betul. Kalau dia kata tak boleh juga. Baca hadis ni kata. Nabi kata ganjaran besar. Cara kau pahala banyak, dia tu banyak lagi pahala lain boleh buat. Lagu tu kita dengar semua tak? Bila kita ni muing aduk jabat tanah lagu tu lah. Bila orang nak minta jalan dia sikit lah. Dia tak sibui. Dia nak lalu kat mana? Tu bukan masalah hamba dah. Kira kok lain kalau tak ada tanah lain dah dia nak tubik. Lepas kita pun baca, ingat di benda ni boleh jadi sedekah jariah. Kita bergaya tak cakap boleh gitu kan. Waktu tubiklah agama sikit. Sedekah jariah selama mana jalan kita ke dia lalu, maka selama tu berpanjangnya kita boleh pahala. Banyak lagi cara nak boleh pahala dia kata. Sedap dia jawab. Kita nak kata mana? Orang ada Malaysia dia jawab gitu. Di pejabat dia jawab. Banyak tak secara dia kata. Berhenti dah dia kata. Banyak lagi dia kata cara nak boleh pahala. Amo tak tanah hamba dia kata. Tapi benda ni ya, bila kita baca lagu ni kan, ni bukan nak minta hak kita diambil, dirapah balik, nak sucuk kelik kan dulu. Faham tak? Jadi di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kesalahan dan dosanya sama ada di dunia maupun di akhirat. Dosa kita. Pembatalan ini boleh dilakukan dengan ungkapan oleh penjual atau pembeli, aku menawarkan pembatalan transaksi ini kepadamu, atau dengan lapah-lapah yang seumpama dengannya. Sebabnya nak tengok di segi hukum fiqh, ada kau kena akad jual beli semula, kita tengok sini dah. Nak perhatikan sikit. Anjuran ini adalah selarah dengan galakkan dan kelebihan amalan tolong menolong dan bertolak ansur sesama muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis lain, man antara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu yaumal qiyamah tahta zilli arsy yauma la zilla illa zilluh. Barang siapa membantu orang yang dalam kesusahan atau melunaskan hutangnya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menaunginya pada hari kiamat, di mana naungan arasnya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Hak dia sebut sab'atu yuzillullahu yaumal qiyamah, ada 7 golongan hak boleh berteduh dalam bawah bayangan aras. Rasa tak ada hak ni. Boleh masuk surga lagi. Hak boleh duduk juga teduh bayangan aras. Orang lagu tak ada. Nampak ni balik ni. Lagu-lagu mana? Orang mudah kira. Orang mudah kira. Dia batu, dia tidak royak ni, dia batu orang dalam kesusahan, lepas tu dia melunaskan hutangnya. Gini.
Namun nak pesan seumur ni kan. Kalau kita buta kat orang, jangan sedekah lagi ke dia. Betul? Kita nak ambil pahala dulu. Tapi kita maaf lah. Bila dia buta duit kita, dia buta 1,000. Namun dia kata, hamba ni tak boleh bayar lagi. Oh, pakai sedekah kamu lah. Jangan lagi. Dan Islam pun dia tidak suruh lagu tu, dia suruh kita beri galakkan kepada dia ikhtiar mencari untuk membayar. Selama masa kita beri tempoh itu, kita nak kutip pahala sehari 2 hari. Mula-mula dia butai, kita boleh pahala dah. Tiba-tiba dia kata selama mana nak beri butai ni? Dia kata sebulan. Faham kat sini? Cukup sebulan dia mai royak, tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, dia tak dosa dah lah. Dia mai minta maaf dengan kita. Kalau dia tak pakai wak senyap gitu, setiap hari dia janji muka itu, dia boleh dosa tu. Esok dosa, lusa dosa. Kerana tak bayar hutang. Ingat molek ni, tak bayar hutang ni berat tak dosa. Kita maaf ke dia. Setiap hari kita maaf ke dia, kita boleh pahala. Maaf. Pasal hamba pernah buat ada seorang tu mati dah. 2 orang hak lagu ni mati. Dia kata tak boleh bayar lagi hutang dia. Biar dulu, dia kira dulu. Kawan maaf. Dia tak boleh bayar. Kita kutip pahala dulu. Tiba-tiba dengar cerita dia mati. Nak lemah seorang mati. Baru ni tak ada banyak, dia ambil 1,000. Oh mati. Kita pun bila dia mati gitu, kita halalkanlah. Kita boleh pula pahala sedekah ke dia. Nampak tak? Biar pandai politik sikit. Kalau kita beri selalu ke dia, sekali tu je boleh. Tak boleh dapat hal. Halang mula bila dia royak, kamu tak boleh bayar lagi, nak tangguh sebulan lagi. Oh tak apalah, apakah halal tak saya bayarlah. Maka pahala kita jadi sikit lah. Kita nak kutip pahala di butai dia. Tapi tak siwi dia berdosa, kita maaf. Faham tak? Dia kena pandai sikit kita ngaji. 2 orang, orang lain misalnya, tak banyak alik ni. Lagu tu juga. Dia kata tak boleh bayar lagi, tak taruh. Dia mati. Bila mati kita pun, anak-anak dia tanya lagu mana? Kata hamba halal. Lagu tu. Nak ajar kan? Kalau butai kita buat lagu tu. Tak apa. Betul lah, kita nak pahala kan? Kita nak pahala sepuluh. Tu tak boleh. Gapo dia kita boleh puas hati je lah. Kita nak ke pahala. Kalau tak halal kita, gapo dia boleh kita? Tidak salah kalau kita tak halal. Tapi kalau kita tak halal kita, gapo boleh kita? Boleh puas hati je dah. Kita nak pahala lagi. Setiap hari dia butai kita tu pahala kita beri kelonggaran ke dia tu. Ni baca hadis tak ni. Kita kesusahan dia kita beri, lepas tu bila dia mati kita melunaskan pula hutang dia. Tak apalah maaf dulu. Lok tanggut. Takut dia terbalik fikir dia nak bayar. Kita nak ambil pahala dulu. Tak boleh lah pasal kena dia baing hati ke ni. Kita pasal sakit hati dah. Nak buat tak boleh, sakit hati lah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menaungnya pada hari kiamat. Besar ni. Kita nak tupai teduh dibayar dengan aran. Kalau mikir sini gapo nak royak sini. Orang panggil jis dia, gapo dia ruh daripada perbicaraan kita. Orang mudah kira. Gapo dia? Haji tanya. Tak dengar tu. Acik mari dekat sikit. Mula mikrofon ada mula. Mati tak ada kita tahu. Hak ni selok sikit. Orang hak buta ni dia mati dulu, ni selok dah. Kita tak tahu dia maaf dia gapo. Hak ni payah. Kita nak buat guana payahlah ni. Kalau mati hak ni tak apa tu ni boleh maaf. Orang yang buta dia kata aku tak bayar dia kata tiba-tiba dia mati. Nak buat guana. Nampak tak? Nanti cara saya esok dah. Mudah-mudahan kena buat pahala banyak. Cadang nak buat bayar hutang dia. Faham tak? Sebab gini. Bila hadis yang Nabi kata atadru manil muflis. Mu tahu tak? Nabi kata orang yang bankrupt. Jadi sahabat kata orang bankrupt ni maknanya orang tak ada harta. Nabi kata tak. Orang bankrupt ni orang yang bawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala amal-amal ibadat. Tapi bila dia pergi masuk, bila dia mati seksa, pahala dia tu buat bayar hutang orang. Kenapa tak? Artinya pahala amalan kita ni boleh buat bayar hutang orang. Kita ambil harta orang bayar dengan sembahyang kita. Jadi orang bankrupt ni dianya banyak kih dengan orang. Bila masuk sedap dia pahala sembahyang aku puasa bulan Ramadan lagi, sedekah lagi, baik lagi aku masa atas dunia dulu. Tambah bawa pahala amalan.
Mereka kata nanti dulu, masa mu atas dunia dulu mu tak bayar pitih orang ni 3,000. Lepas nak buat mana? Bayar dengan pahala puasa mu. Ambil puasa sebulan kita wiki dia. Tak ada habis tu mari pula orang lain pula. Ni dia ni masa atas dunia mula dia tapa kita. Nah, dan pasal hadis tersebut dia kata wa daraba haza, dia tapa orang. Lepas nak buat mana? Bayar dengan semayang mu, bui kat orang. Jadi dia duduk di akhirat, kau dah bayar, duduk bayar amal yang duduk bayar dengan orang. Pasal kih banyak dah di akhirat. Akhir-akhir sekali, habis licin. Wak bayar hutang orang, habis tu mari lagi orang. Amu ada kih lagi dengan dia ni. Bila tak boleh bayar dengan hamal yang kita habis, dosa kawan tu pula buat mari kita. Inilah orang yang bankrupt di akhirat. Jadi nak rayaknya orang yang tak bayar hutang orang tadi, tuan tu mati, nanti bayar dengan pahala lah. Kena banyak buat amal. Kalau dia sudah jadi sesaka misalnya sudah harta kita tu bila dia mati jadi sesaka, pergi jumpa dengan pewaris dah lah kalau nak selesai. Pewaris dia gapo gitu gini dah. Tapi hak dia sakit hati gapo tu dosa dengan dia tu kita tak tahulah, mungkin dia hak dia asal ni kan. Nanti bayar dengan amalan kita lah, kena banyak buat pahala. Kena berzikir banyak, baca Quran banyak. Cadang buat bayar di akhirat. Ni dah. Okey dia. Justru lebutlah peluang dan nak bincang hak kaedah fiqh tu minggu depan. Justru dia kata kesimpulannya rebutlah peluang dan kelebihan ini dengan menawarkan pembatalan jual beli sekiranya ada pihak yang memohon sama ada pihak penjual ataupun pembeli. Okey. Jadi kita nak bincang hadis ni tu minggu depan. Jadi kesimpulannya ayat gitu. Kesimpulannya dia nak suruh kita ni jadi orang mudah kira. Kalau kita mudah kira dengan orang, kita nak kira kita hari akhirat, nak timbal pahala, nak naik atas sirat, nak meniti, nak duduk bawah bayangan arah, kita nak tupai perbuatan mudah kira kita. Kalau kita mudah kira dengan orang, di akhirat kita pun malaikat mudah kira dengan kita. Itulah kesimpulannya.